Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sejak semenjak ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, viral ucapan Perdana Menteri yang ini. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Surah Kahfi ini menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut begini, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Tu pula aku nak jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang terlampau, dia tak dengar konteks. Dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh yang demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik. Tetapi yang saya sebut dalam cave, kemana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave, Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri imply seolah-olahnya pemuda-pemuda Al-Kahfi itu merupakan orang-orang Kristian. Jadi, adakah benar benda ini? Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya beranggapan dan berpandangan Perdana Menteri selaku seorang Perdana Menteri yang beragama Islam berucap di hadapan kaki tangan awam yang majoritinya beragama Islam, tak perlu nak quote Bible pun sebenarnya. Al-Quran kita ni pun tak habis quote lagi masalah. Banyak lagi benda yang boleh kita sentuh, boleh kita jadikan pengajaran dalam Al-Quran. So, kenapa tiba-tiba pula kelang kabut nak quote Bible dan sebagainya? Tak ada kena-mengena masalahnya kita. Yang keduanya, adakah benar pemuda-pemuda Al-Kahfi ini merupakan orang-orang Kristian? Kalau ikutkan sejarah pemuda Al-Kahfi ini, ya betul, mereka ini hidup selepas zaman Nabi Isa. Beberapa ketika selepas zaman Nabi Isa. Dan mereka ini dikategorikan sebagai golongan Nasrani. Tetapi adalah satu perkara yang sangat berbeza tau antara Nasrani yang awal yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Isa dengan golongan-golongan yang sekarang-sekarang ini. Sebab kalau kita nak perhatikan sejarah pun, konsep Christianity, Trinity ini kan, yang Holy Trinity, yang tiga Tuhan tu hanya bermula pada tahun 451 Masihi. Jauh sebenarnya kehadapan berbanding dengan zaman pemuda Al-Kahfi kalau ikutkan. Sebab para sejarawan telah sepakat mengatakan bahawa zaman pemuda Al-Kahfi ini berlaku tidak berapa lama selepas zaman Nabi Isa AS. Jadi secara asasnya pada peringkat awal, golongan Nasrani ini sebenarnya golongan yang mengisahkan Allah SWT sesuai dengan ajaran Nabi Isa sebenarnya. Dan perkara ini telah pun disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah telah berfirman, mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan sekalian, pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, kita nak kata mereka ni Kristian tidak tepat. Mereka ini sebenarnya memegang fahaman dan juga agama Tauhid. Mereka mengisahkan Allah, telah meletakkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Dan tidak ada konsep Trinity pun dalam orang-orang pemuda Al-Kahfi ini sebenarnya. Jadi adalah satu kenyataan yang salah kalau nak kata pemuda-pemuda Al-Kahfi ini merupakan orang-orang Kristian. Benda ini dibahaskan oleh ramai orang. Para ulama dah banyak kali bahaskan benda ini. Dan baru-baru ini pun para asatizah, tidak kiralah yang popular, yang tak popular, semuanya telah membahaskan apa yang telah Perdana Menteri sebut ini. Dan semuanya sepakat mengatakan bahawa apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu adalah tidak tepat sama sekali. Jadi secara asasnya saya ingin mengingatkan kembali, nombor satunya kepada Perdana Menteri, memandangkan anda ini seorang Perdana Menteri yang beragama Islam, mengetahui sebuah kerajaan yang majoritinya Islam. Islam adalah agama persekutuan dan di hadapan anda, yang anda berucap tu ialah orang-orang Islam. Ramai orang Islam kat situ sebab mereka ni penjawat awam. Kebanyakan penjawat awam kita tahu kebanyakannya orang Melayu, orang Islam. Anda tak perlu nak quote Bible. Quote saja Al-Quran, quote saja hadis. Kalau dua tu dah habis quote kalam-kalam ulama, itu adalah lebih tepat sebenarnya. Tak perlu pun nak quote Bible. Yang keduanya, pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka ini memegang agama Tauhid. Mereka ini pegang Allah itu satu, selari dengan apa yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi.
Yang pentingnya tuan-tuan dan puan sekalian, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah pemuda Al-Kahfi ini ialah betapa mereka ini sanggup melakukan apa sahaja untuk mempertahankan iman mereka daripada dikorakkan oleh pemerintah yang menyeru kepada kekufuran dan juga kepada benda-benda yang lari daripada agama tauhid. Nampak tak kat situ? Ini sepatutnya dijadikan pengajaran bukan untuk rakyat biasa tetapi untuk pemimpin-pemimpin negara terutamanya. Betapa rakyat ini, mereka ada segala hak untuk mempertahankan iman dan tauhid mereka daripada dipengaruhi dan juga disuruh dipaksa oleh mana-mana pemerintah, mana-mana pentadbiran, mana-mana pemimpin pun agar mengikut benda-benda yang pelik-pelik. Seperti mana yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri atas pentas penjawat awam tersebut. Jadi, kepada rakan-rakan sekalian, untuk benda-benda macam ini, jangan rujuk orang macam saya sebagai contohnya. Even jangan rujuk Perdana Menteri pun. Rujuklah pada para ulama, rujuklah kepada para ustaz, rujuklah kepada para ilmuwan. Mereka ini memang lebih faham, dah mengkaji perkara ini sekian lama, supaya kita tidak terkeliru. Dan benda ini adalah khusus untuk orang-orang Islam sahaja. Untuk orang-orang bukan Islam, anda tak ada kena mengena dengan video saya ini. Tetapi anda kata kalau ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku Melayu, tetap nak mempertahankan betapa pemuda Al-Kahfi itu adalah orang-orang Kristian, ucapan Perdana Menteri itu adalah betul, sekaligus mengkufurkan orang-orang pemuda Kahfi itu sebenarnya, saya cakap terus terang, saya sendiri akan datang berjumpa anda dan akan bertanyakan soalan ini di hadapan batang hidung anda. Ada berani? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?